وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama kita melakukan kebaikan. Dan dengan kebaikan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan pahala kita untuk dijadikan bekalan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. So alhamdulillah, pada minggu yang lepas telah kita dengarkan, telah kita pelajari tafsir daripada surah An-Nas. Okay, dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita di dalam tafsiran surah Al-Falaq. Okey. Yang mana bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, alhamdulillah. Berkenaan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kalau kita baca hadis Nabi SAW, terdapat beberapa kelebihan yang kalau kita baca dua surah ini akan ada yang kita akan dapat daripada hadis Nabi SAW. Dan dua surah ini dikenali sebagai surah Al-Ma'udzataini. Okay, surah Al-Ma'udzataini. Al-Ma'udzataini ni antara nama yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam menyatakan dua surah ini di dalam satu-satu hadislah berkenaan dengan kelebihan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baik, sebelum kita pergi Al-Ma'udzataini, maksudnya dua surah yang kita baca, yang kita gunakan untuk lindung diri kita. Okay, untuk kita berlindung dengan Allah, berdoa dengan dua surah ini. Jadi untuk kelebihan Al-Ma'udzataini, nanti kita akan sebutlah. Kita akan pergi dulu satu persatu daripada tafsir ayat-ayat yang berada di dalam surah Al-Falaq. Baik, surah Al-Falaq dia ada 5 ayat lah. Okay, tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, Qul. Qul tersebut seperti mana yang telah kita jumpa minggu lepas, yang memberi makna katakanlah, iaitu dia termasuk di dalam fi'il amar, kata suruhan. Okey, itu Qul, katakan. Tapi kalau qala, okey, qala, biasa kita dengar kan, qala Rasulullah, qala tu telah berkata. Okey, Qul, katakanlah. Qala, telah berkata. Okey, telah berkata, qala ni termasuk di dalam fi'il madhi lah. Okey, fi'il madhi. Maksudnya perbuatan, kata perbuatan yang telah dilakukan dan yang lepas. Dan seterusnya ada satu lagi di dalam bahasa Arab kita panggil dia fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Seperti mana yaqulu. Okey, yaqulu. Yaqulu tu maksudnya sedang berkata lah. Qala telah berkata, qul katakanlah. Okey, makna kata qul ni suruhan, kita suruh orang kata. Suruh pada seseorang, dia seorang sajalah, anta qul. Okey, kepada lelaki lah, kepada seorang lelaki katakanlah. Tapi kalau perempuan biasanya kita tak cakap qul, kita akan cakap quli. Katakanlah, kita akan tambah huruf ya lah. Okey. Jadi khitab di sini ataupun suruhan di sini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk katakan. Katakan apa? A'udzu birabbil falaq. Okey.
A'udzu maksudnya aku berlindung. Okey, kita tengok ada huruf alif hamzah di dalam perkataan a'udzu. Okey, alif tersebut merujuk kepada ana, iaitu aku ataupun saya. Okey, awadha kita dah tengok dah sebelum ni. Maksudnya adalah berlindunglah. Okey, aku berlindung. Berlindung dengan siapa? Sebagai seorang manusia, yang kita kena berlindung adalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, iaitu Allah Azza wa Jal. Okay, sebab itu Allah Ta'ala letakkan sepula lepas daripada tu bi rabbi. Huruf ba baris bawah di dalam perkataan bi rabbi. Okay, ba baris bawah itu bermakna dengan. Okay, aku berlindung dengan. Dengan siapa? Rabbi. Rabbi, Rabb tu Tuhan. Al-Falaqi. Okay, Al-Falaqi. Tuhan apa? Tuhan Rabbul Falaq. Al-Falaq ni maksudnya waktu subuh. Okay, Falaqil Isbah. Okay, merujuk kepada waktu subuh. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nanti kita akan pergilah. Okay, kenapa Allah Ta'ala namakan dengan Tuhan pada waktu subuh lah, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai waktu tersebut. Okey, sebab apa? Kita akan tengok pada ayat yang seterusnya. Okey. Ayat yang kedua, min. Okey, min bermakna dari ataupun daripada. Okey, min. Okey, so kita berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Okey, waktu fajar. Okey, daripada apa? Min tu daripada. Dia boleh terjemah dengan dua lah, sama ada dari ataupun daripada. Syarri. Shin dengan ra tersebut bermakna kejahatan. Okey, daripada kejahatan mim baris atas dengan alif tersebut, perkataan tersebut memberi makna apa. Apa sahajalah ataupun memberi makna yang pun boleh juga. Daripada kejahatan yang khalaqa, datang daripada sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, al-khalaq bermakna makhluk. Jadi apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada ayat ini, dua ayat ini kita faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, daripada kejahatan apa? Daripada kejahatan yang datang daripada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik daripada jin ataupun manusia ataupun daripada binatang-binatang dan sebagainya. Baik. Dan seterusnya, wa min, ayat yang ketiga. Wa, waw, huruf waw baris atas. Okey, wa memberi makna dan. Okey, dan. So dalam Quran macam saya katalah, nampak saja waw baris atas. Kebiasaannya itu maknanya dan. Okey. Wa min, jumpa lagi perkataan min. Mim dengan nun mati. Okey, itu bermakna dari ataupun daripada. Okey. Kalau mim baris atas, nun mati, itu bukan maksud daripada ataupun darilah. Itu maksudnya siapa. Itu man. Kalau min, dari ataupun daripada. Okey, ghasiqin idza waqab. Okey, min syarri. Syarri ni kejahatan lah. Ghasiqin idza waqab. Daripada waktu malam. Okey, daripada waktu malam. Ghasiqin ni maksudnya waktu malam lah. Idza waqab. Idza waqab. Waqab ni maksudnya telah hilang lah ataupun telah daripada waktu malam yang asalnya ada waktu malam yang sangat-sangat gelap. Okay, dan seterusnya dia hilang selepas daripada itu dengan kedatangan waktu fajar. Okay. Dan seterusnya ayat yang keempat, wamin. Okay, kita dah terjemah tadi. Wamin syarri, kejahatan juga. An-naffathati. Okay, an-naffathati. Asal ni jamak lah ataupun plural. Okay, dia punya singular dia ataupun kata satu dia nafatha. Okay, nafatha. An-nafatha ni maksudnya macam mana kita nak kata
kita duk hembus lah, hembusan ataupun ludahan. Okey, hembusan ataupun ludahan fil uqad. Fi, fa dengan ya tersebut memberi makna di ataupun pada. Pada apa? Al-uqadi. Okey, al-uqadi bermaksud ikatan, benang yang diikat. Okey, ada macam kalau benang ataupun tali, lepas tu kita ikat benang tersebut ataupun tali tersebut, ada ikatan di situ, itulah maksudnya al-uqad. Okey, sebab tu kita sebut aqidah. Okey, aqidah tu berasal daripada perkataan aqadah lah, sama macam uqad ni. Ikatan. Ikatan apa? Ikatan tauhid di dalam jiwa kita dan pegangan kita. Dan seterusnya, ayat yang terakhir, waw baris atas dan min daripada ataupun dari, syarri maksudnya kejahatan, hasidin. Okey, daripada kejahatan orang yang berhasad. Okey, orang yang ada dengki, hasad dengki, idza hasad, dia dengki pada kita lah. Hasad, hasid maksudnya orang yang dengki. Idza hasada ni perbuatan dengki tersebut ataupun perbuatan hasad tersebut. Okey, daripada kejahatan orang yang hasad, okey, apabila mana mereka ada dengki tersebut. Okey, hasid tu maksudnya orang yang ada hasad. Merujuk kepada orang yang ada hasad. Hasada tersebut perbuatan hasad tersebut ataupun perbuatan dengki tersebut. Okey. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Secara zahirnya bila mana kita membaca surah Al-Falaq dan kita pergi satu persatu daripada terjemahan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat, yang Maha menguasai segalanya, yang mentadbir segala-galanya daripada beberapa kejahatan. Iaitu yang pertama, seperti mana di dalam ayat yang kedua, daripada apa sahaja kejahatan-kejahatan, sama ada daripada apa sahaja kejahatan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada binatang ke, jin ke, manusia ke, dan apa sahaja yang boleh memudaratkan kita daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang ketiga bagi tahu pada kita, okey, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan yang datangnya, dari bahaya apabila mana datangnya waktu gelap tersebut, berlabuhnya waktu gelap tersebut dan datangnya pada waktu malam. Dan bila mana kita lihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila mana datang ataupun dekat pada waktu malam, iaitu dekat pada waktu maghrib, maka tutuplah pintu-pintu ataupun tingkap-tingkap rumah kamu, dan tutuplah ia dengan, bila mana kita tertutup tersebut, kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan nama Allah. Okey, dan Nabi kata apa sahaja pintu ataupun tingkap yang ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Okey. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana dekat pada waktu malam, okey, maka suruhlah anak-anak kamu ataupun ahli-ahli keluarga kamu untuk masuk ke dalam rumah. Kerana apa? Pada waktu tersebut syaitan-syaitan akan bertebaran di atas muka bumi. Okey, dalam hadis tersebut Nabi bagi tahu lebih kurang sejam macam tu. Lepas tu barulah syaitan-syaitan tidak ada lah. Okey, makna kata kalau kita keluar pada waktu tersebut, kebarangkalian ataupun lebih mudah lagi untuk kita diganggu dengan syaitan-syaitan ke ataupun jin-jin lah. So kena ingatkanlah pada cucu-cucu kita, anak-anak kita, ingat supayanya bila mana dekat pada waktu maghrib ataupun nak masuk waktu maghrib, jangan sesekali keluar daripada rumah lah. Jangan sesekali keluar daripada rumah dan jangan duduk di luar rumah. Pastikan mereka semua berada di dalam rumah supaya ahli keluarga dan kita sendirilah tidak diganggu ataupun tidak dimudaratkan dengan syaitan ataupun jin-jin. Okey. Kadang-kadang kita tengok dekat Malaysia ni, waktu nak dekat maghrib ni lah waktu yang paling rancak sekali. Nak berjalan, nak bershopping kan. Kadang-kadang waktu tu lah nak keluar pergi Giant.
Kadang-kadang waktu tu lah nak pergi pasar malam. Kadang-kadang waktu tu lah nak pergi kedai. Okey, pastikan kita tunggu dulu, habis dulu lepas sejam ataupun lepas daripada isyak. Kalau ada perlu untuk kita keluar nak beli, ada hajat dan sebagainya, baru kita keluar. Waktu tersebut adalah waktu di mana syaitan-syaitan akan bertebaran di atas muka bumi. Okey. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan pada waktu malam. Okey, kejahatan yang ada pada waktu malam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berlindung daripada kejahatan yang berlaku pada waktu malam? Kerana apa kejahatan ini mudah dilakukan pada waktu malam? Sebab apa? Orang tak nampak dah, orang tak sedar. Okay, sama juga kadang orang nak merompak dan sebagainya, biasanya dia akan merompak pada waktu malam. Waktu siang ni bodohlah perompak tersebut kan. Kalau dia pergi merompak rumah orang waktu siang, barangkali orang akan nampak dan sebagainya. Dan antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berlindung daripada kejahatan pada waktu malam, benda yang paling nak difokuskan sekali adalah pada waktu tersebutlah kata tukang-tukang sihir ataupun ahli-ahli sihir, dukun-dukun dan sebagainya, okey, waktu itulah mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan mereka dan sihir-sihir mereka seperti mana yang telah ditugaskan. Okey. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berlindung, okey, doa pada Allah dengan ayat Al-Quran ini, dengan ayat surah Al-Falaq ini, supaya kita jauh daripada kejahatan tersebut. Okey. Dan seterusnya ayat yang keempat. Okey, wa min syarrin naffathati fil 'uqad, dan daripada kejahatan, kata naffathat ni maksudnya hembusanlah, hembusan yang dihembus daripada kepada tali yang telah diikat. Ini antara salah satu cara yang dilakukan oleh tukang sihir ataupun ahli sihir untuk dia menyihir seseorang ataupun nak hantar sihir dia. Okey. Allah Subhanahu, dan dalam berkenaan dengan al-uqad ni, ada satu hadis berkenaan dengan Nabi SAW sendiri. Ketika mana dia hidup, dia pernah disihir oleh seorang Yahudi. Okey, kisah di mana dalam satu hadis yang telah diriwayatkan di dalam Bukhari. Saya baca sikitlah dalam bahasa Arab dia supaya kita dapat keberkatannya insya-Allah. Okey. Daripada Aisyah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira, telah disihir, kana hatta kana yara, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat annahu ya'ti nisa wa la ya'tihin. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ataupun dia nampak sesungguhnya dia didatangi dengan wanita-wanita, tetapi tak ada wanita pun, tak ada perempuan pun yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Dan dalam satu riwayat yang lain bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah melakukan sesuatu perbuatan tetapi tak buat pun perbuatan tersebut. Okey, juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, maka selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, a'alimti, adakah kau tahu, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad aftani, telah memberitahu kepada aku, fi mastaftaituhu fi, berkenaan dengan apa yang telah aku minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam satu hadis yang lain, riwayat yang lain bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terkena macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sepanjang masa lah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Aisyah, atani rajulani, telah datang kepada aku dua orang lelaki. Okey, Nabi nampak macam tu. Dan ada dua orang lelaki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada ahaduhuma, maka telah duduk salah seorang daripada dua orang tadi, inda ra'si, yang pertama duduk dekat atas kepala aku, dekat kepala aku. Wal akharu inda rajulayya. Okey, dan seorang lagi duduk dekat dua kaki aku. Mana kata Nabi kata ada dua orang lelaki datang pada Nabi SAW waktu tersebut. Seorang duduk atas kepala Nabi dan seorang lagi duduk dekat
kaki Nabi. Okey, barangkali waktu tu Nabi SAW sedang baringlah. Faqala alladhi 'inda ra'si. Maka telah berkata orang yang duduk dekat atas kepala aku tersebut, okey, dia kata kepada lil akhari, kepada orang yang duduk dekat kaki aku, ma balur rajuli, apa yang telah berlaku kepada lelaki ini. Okey, seolah-olah dua orang tadi jumpa dengan Nabi, duduk dengan Nabi, seorang duduk kat kepala, seorang duduk dekat kaki. Seorang tanya dekat yang kaki tadi, dia kata apa yang telah berlaku dekat lelaki ini. Okey, qala, dan yang tadi tu yang dekat kaki tadi kata maqbubun. Sesungguhnya lelaki ini telah disihir. Yakni Nabi SAW telah disihir. Qala, dan yang tadi dekat kepala tadi dia tanya pada Nabi, wa man tabbahu. Siapakah yang telah menyihir dia? Siapakah yang telah menyihir Rasulullah SAW? Qala, dan yang dekat kaki tadi dia bagi tahu apa? Labidu ibn Aqsam. Yang telah menyihir Nabi SAW seorang lelaki, nama dia Labid ibn Aqsam. Okey, Labid ibn Aqsam. Rajulun, dia adalah seorang lelaki, min bani Zuraiqin halifun li Yahuda. Okey, seorang lelaki yang daripada Bani Zuraiq, dan dia ni daripada kabilah orang-orang Yahudi lah. Okey, so yang menyihir Nabi SAW seorang Yahudi, nama dia Labid ibn Al-Aqsam. Okey, kana munafiqan, dan dia ni juga merupakan seorang munafik. Okey, bila kata sebut munafik ni pada zaman Nabi, dia tunjuk luar dia ni. Okey, dekat luar ni dia tunjuk dia ni Islam, tapi dalam dia kafir. Okey, itu munafik yang sebenar di zaman Rasulullah SAW. Okey, dan barangkali mereka ni duduk join bersama-sama dengan sahabat, dan ada juga join bersama-sama dengan Nabi di dalam peperangan, solat bersama-sama dengan Nabi. Itu golongan-golongan munafik yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Qala, dan orang tadi tanya, yang tadi duk bersembang tadi tanya, fima wa fima, bagaimana dia disihir? Bagaimana Rasulullah SAW ni disihir? Qala fi mushtin wa musyaqatin. Okey, daripada rambut. Okey, rambut yang telah berada di sikat. Okey, dan daripada rambut tersebutlah mereka yang tadi orang sihir tadi gunakan, ahli sihir tadi gunakan untuk menyihir Nabi SAW. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, saya teringat ada seorang Yahudi berkenaan dengan hadis ni jugalah, bekerja dengan Rasulullah SAW lah sebagai seorang budak. Dan pada masa yang sama dia dapat sikat yang digunakan oleh Rasulullah SAW, dan di sikat tersebut ada rambut. Okey, dan daripada rambut tersebutlah budak Yahudi tadi duk ambil rambut tersebut, patahkan beberapa gigi daripada sikat tersebut dan hantar kepada Labid ibn Al-Aqsam untuk digunakan untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so dekat sini daripada hadis ni juga antara faedah yang kita boleh fahami. Jangan sesekali kita ni meninggalkan apa sahaja kesan daripada tubuh badan kita, yang mana daripada tubuh badan kita ini boleh dijadikan asbab ataupun sebab-sebab untuk digunakan oleh ahli-ahli sihir ni ataupun dukun-dukun dan sebagainya, pawang-pawang dan sebagainya, untuk mereka gunakan untuk menyihir kita. Okey, pakaian kita, rambut kita, kuku-kuku kita, okey, pastikan kita buang di tempat yang selamat dan tidak akan ada siapa-siapa boleh ambil lah daripada rambut ataupun kuku dan sebagainya yang boleh menjadi alat untuk digunakan oleh ahli-ahli sihir. Okey, tetapi semua tersebut berlaku di atas keizinan daripada Allah lah. Okey, yang paling penting sekali pakaian-pakaian kita lah. Pakaian-pakaian kita yang mana boleh digunakan oleh ahli sihir untuk menyihir kita. Qala, dan telah berkata, wa aina. Okey, dan di mana? Di mana berlaku sihir tersebut? Yang tadi orang yang duduk atas kepala Nabi tadi, duduk sembang dengan yang tadi tu, dia tanya kat mana? Okey, qala, dan dia berkata fi juffin tal'atin dhakarin. Okey, dan daripada dia juffin tal'atin, inilah perigi yang mana telah ditunjukkan kepadaku. Okey, yang Nabi SAW nampak tadi.
yang telah diceritakan oleh dua orang tadi, yang mana dua orang tadi tu saya tak pastilah sama ada malaikat ataupun bagaimana Nabi SAW nampak sebagai petunjuk pada Nabi SAW bahawasanya Nabi SAW telah disihir. Okey, wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hina. Dan Nabi SAW kata sesungguhnya air yang berada di dalam perigi tersebut seolah-olah seperti mana air yang telah disimbah dengan inai yang bernama hina. Ni maksudnya inai lah. Okey, sebab tu kalau kita pergi dekat Mekah biasanya dia akan jual lah inai-inai, nama dia hina ataupun hana dan sebagainya lah. Okey, wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Dan Nabi SAW bagi tahu pohon kurma yang berdekatan dengan Bi'ruz Zarwan tadi ataupun perigi Zarwan tadi seolah-olah macam kepala-kepala syaitan. Okey. Qala fa astakhraja. Dan Nabi SAW kata aku mengeluarkannya, maka selepas daripada Nabi SAW keluarkan benda ataupun yang tadi rambut yang digunakan tadi untuk menyihir Nabi SAW. Qalat, dan Aisyah berkata faqultu afala tanasharta. Adakah Nabi SAW tak nak sebarkan? Bagi tahu pada orang ramai lah bahawasanya Nabi telah disihir oleh seseorang yang nama dia Labid ibn Al-A'sam, begini-begini cara dia. Okey, faqala, dan Nabi SAW bersabda, ammallahu faqad syafani, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan aku, wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarran, maka sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebarkan sesuatu perkara yang jahat ataupun buruk kepada manusia-manusia yang lainnya. Okey, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada hadis tadi pun dah bagi tahu pada kita bahawasanya kata orang yang dengki dekat kita ni banyak caralah. Ada orang mungkin dengki setakat dia dengki macam tu sajalah, tak puas hati di atas kenikmatan yang kita telah dapat dan sebagainya. Dan ada orang bila mana dia dengki tersebut bukan hanya sekadar dengki, dia dengki tersebut dengan berhasrat untuk menghilangkan ataupun berhasrat supaya apa nikmat yang telah kita dapat tersebut tak ada pada kita. Ni hasad ataupun dengki yang sangat-sangat teruk lah. Okay. Dan perkara ini perlu kita perhatikan dan perlu kita hati-hati dan perlu kita buang penyakit hasad ni daripada hati kita. Antara sebab ataupun asbab seseorang tersebut hasad ataupun dengki pada seseorang di atas nikmat yang telah diberikan kepada seseorang tersebut adalah salah satunya dia ni kurang daripada sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan nak syukur pada Allah Subhanahu wa taala ni bukanlah satu benda yang susah. Ianya mudah dan ianya telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak syukur macam mana? Cara-cara nak syukur adalah jangan sesekali kita melihat orang yang lebih daripada kita. Okey, tetapi lihatlah orang yang kurang daripada kita. Okey, antara masalah kita sekarang ni kita hidup di dalam media sosial. Facebook, Instagram dan sebagainya. Orang duduk tunjuk segala kekayaan-kekayaan dia sampai kita hilang syukur. Kita tengok dia ni ada kereta besar, dia ni emas banyak, dia ada di rumah besar. Bila kita tengok semua yang nikmat pada orang yang mana lebih nikmat daripada kita, kita akan hilang rasa syukur. Tapi kalau kita duk tengok orang yang miskin daripada kita, kurang sikit daripada kita, nikmat dia daripada kita, pasti kita akan ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang telah diberikan. Dan untuk hasad ni pula, bukanlah semua hasad ni hasad yang buruk. Ada juga hasad yang mana bila kita lihat seseorang ni dia melakukan kebaikan lebih daripada kita. Dia ni yang kata paling banyak sekali sedekah daripada kita. Dia lah paling banyak puasa daripada kita. Bila kita lihat kita ada rasa hasad pada dia, dengkilah. Dengki sebab apa? Dia lebih ibadah daripada kita. So kita kena beribadah lebih sama-sama juga macam dia juga ataupun lebih lagi. Itu tak jadi masalah lah. Tapi yang masalahnya bila kita dengki pada seseorang di atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan dalam satu Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah, dia ceritalah berkenaan dengan hasad ni. Dia kata apabila mana seseorang itu hasad pada seseorang di atas nikmat yang telah diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia bukan hanya hasad kepada manusia tersebut, bahkan ia telah hasad kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseolah dia telah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala di atas
kerja Allah ataupun tugas Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rezeki pada orang tersebut. So hati-hati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau ada hasad dalam hati kita, istighfar banyak-banyak supaya kita ini tidaklah tergolong daripada orang yang mana telah berhasad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah dengki pada Allah dan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kita sekarang hidup di dalam masyarakat, saya rasa dekat Malaysia ni masih lagi mengamalkan kata pendukunan, sihir-sihir dan pawang-pawang dan sebagainya. Sebab apa? Dalam satu kata-kata yang telah disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim, tak silap saya, dia kata antara sebab sesuatu masyarakat, dan dia katalah pada zaman dahulu masyarakat-masyarakat Arab ni dia sangat terkenal dengan pendukunan, pawang-pawang dan ahli-ahli sihir ni. Mereka duk jumpa. Okey, sebab apa? Pada waktu tersebut tauhid mereka ataupun pegangan mereka ini tidak beberapa kukuh lah. Akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak kukuh. Okey, dan bila mana perkembangan tauhid ataupun akidah di negara Arab pada ketika itu semakin baik di atas apa usaha-usaha ulama pada masa dahulu menyebabkan keadaan tersebut makin lama makin berubah sehingga sekarang ni kurang dah ataupun tak ada dah akan perbuatan-perbuatan sihir tersebut. Bahkan sebenarnya masih adalah dekat Saudi ni adalah berlaku sihir-sihir tersebut dan dia kata dirahsiakan lah. Kalau ada pun kadang-kadang dia bagi tahu jugalah dekat Facebook cara orang sihir tu teruk sangat-sangat. Okey. So dia kata antara salah satu untuk mengubati masalah orang yang suka pergi jumpa dukun, jumpa dengan ahli-ahli sihir ni apa semua ni adalah pertama sekali kita kena memperbaiki akidah masyarakat sesuatu tempat tersebut, barulah mereka semua ini tidak akan pergi berjumpa dengan orang-orang yang mana boleh membuat sihir-sihir ni. Okey. So hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antara sebab orang yang pergi jumpa sihir ni juga dia kurang percaya pada Allah dan akidah dia memang akidah yang rosak. Okey, siapa-siapa saja yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampunkan dosa tersebut. Okey. Apa sahaja yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Tetapi siapa-siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta tolong pada syaitan, dengan jin dan sebagainya, maka dosa tersebut tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pandangan ulama yang lain mengatakan bahawasanya dosa tersebut juga akan diampunkan kalau dia bertaubat dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan dalam satu hadis yang lain ingin saya kongsikanlah, kalau kita ni dikena sihir ataupun kena buatan orang lah. Okey. Salah satunya hadis yang mana telah hadis ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis yang telah diriwayatkan di dalam Imam Muslim lah, Sahih Muslim, hadis yang sahih. Ketika mana Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanya pada Rasulullah, adakah kau sekarang ni, adakah kau telah mengeluh ataupun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tengah mengadulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disihir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, na'am. Okey, qala na'am. So malaikat Jibril alaihi salam pun pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baca dengan satu doa yang mana doa ni boleh juga kita amalkan kalau kita kenalah siapa-siapa yang mana telah terkena sihir ataupun kita sendiri terkena sihir dan sebagainya, baca doa ni. Okey, bismillahi arqika. Okey, nanti saya akan kongsilah doa ni, nanti Kak Nur boleh kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli da'in yu'dhika. Daripada apa sahaja penyakit-penyakit yang telah memberi mudarat kepada kamu. Wa min syarrin, dan daripada kejahatan kulli hasidin, daripada siapa-siapa, setiap orang yang mana telah hasad. Okey, wa ainin. Wa ainin ni maksudnya penyakit ain lah. Okey, penyakit ain. Allahu yashfik, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan engkau, menyembuhkan kamu. Nanti saya akan kongsikanlah doa ni. Doa ni telah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Doa yang sahih, boleh kita amalkan dan daripada yang telah dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam.
Okey, apa sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sedikit nasihat dan peringatan. Kalaulah, biasanya dekat Malaysia ni saka-saka dan sebagainya banyaklah. Kalaulah kita tahu kita ni ada saka keturunan dan sebagainya, saya nasihatkan untuk berubat cepat-cepat. Okey, tak kisahlah. Sebenarnya untuk berubat ni tak payah jumpa dengan ustaz-ustaz pun tak apa. Sebab apa kita nak berubat ni, yang mengubati kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpalah berapa ribu ustaz pun. Dia ni hebat lah, dia ni ada wali lah apa ke. Jumpalah macam-macam ustaz sekalipun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak jumpa dengan pawang, kita tak jumpa dengan tukang sihir ke dukun ke apa ke, kita jumpa dengan ustaz-ustaz. Tapi kadang-kadang bila mana i'tiqad kita, akidah kita, pegangan kita, bila kita jumpa dengan ustaz tersebut, kita rasa ustaz tersebutlah yang sembuhkan kita, itu telah merosakkan akidah kita. Pastikan hati-hati. Saya nasihatkan, kalaulah kita terkena sihir ataupun ada saka ke dan sebagainya, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan kita daripada sihir tersebut. Ataupun kalau kita ada saka yang keturunan ni, minta Allah Subhanahu Wa Taala putuskan, kata apa perjanjian yang telah dilakukan oleh atuk-atuk, nenek-nenek moyang kita, supaya tidak memudaratkan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sahaja ibadah yang kita lakukan, tuan-tuan nak baca Yasin ke, nak baca Quran ke, apa sahaja ibadah yang kita lakukan, kita boleh niatkan dengan ibadah tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan aku. Ataupun dengan term yang lainnya, maksudnya adalah kita bertawassul dengan ibadah yang kita lakukan. Okay, ini waridlah. Okay, makna kata kita boleh lakukan, macam kalau kita ada amal ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, kita niatkan, kita doa pada Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran aku, ataupun solat aku ini, ataupun sedekah aku ini, kau sembuhkan aku, kau bagi aku sekian-sekian. Apa sahaja hajatlah yang kita nak lakukan, kita buat macam tu, insya-Allah itu antara salah satu untuk kita dapatkan apa yang kita hajati ataupun apa yang telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tak nafikanlah, ada juga kadang-kadang kalau kita macam tak mampu, kita jumpa dengan ustaz-ustaz apa semua, minta tolong untuk kita ruqyah kita, tak jadi masalah lah. Tapi pastikan akidah kita, hati kita, pegangan kita, kita tak rasa yang ustaz tersebutlah yang sembuhkan kita, bahkan dia hanyalah perantaraan saja, hanya bantu kita baca doa dan sebagainya. Selebihnya yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa kadang-kadang tak boleh nak percaya jugalah orang-orang yang berubat ni. Kadang-kadang jumpa dengan orang berubat ni, kadang-kadang dia berubat guna jin juga. Dia sebut baca-baca Al-Quran, tapi dia ada juga pertolongan jin, minta pertolongan pada jin dan sebagainya. Yang kita rasa asalnya nampak macam ikut sunnah, macam ikut Quran dan sunnah dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak. Ada benda lain yang diguna, unsur-unsur yang lain untuk membantu di dalam perubatan dia. Yang paling mudah, yang paling senang sekali adalah minta pada Allah, doa pada Allah agar Allah Ta'ala sembuhkan kita dari apa sahaja penyakit, walaupun daripada sihir-sihir. Okey, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dan antara cara-cara untuk kita jauh daripada sihir ni, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata kalau kita makan 7 biji kurma, 7 biji buah kurma ajwah. Okey, ajwah lah, tak kisahlah ajwah aliyah ke ajwah biasa ke, kita makan 7 biji pada setiap pagi, insya-Allah dia ini akan jauh daripada sihir dan apa-apa sahajalah yang boleh memudaratkan dia pada hari tersebut. Okey, so kalau adalah, kalau tuan-tuan ada ajwah tersebut kat Malaysia pun sekarang dah mudah nak cari. Orang duk jual pun banyak. Dah murah dah. Sebelum ni 1 kilo kadang-kadang ajwah aliyah ni sampai 100 lebih. Sekarang ni bila dulu yang waktu zaman corona ni ramai orang tak boleh pergi umrah, banyak orang hantar kurma ajwah duk jual dekat Malaysia, jadi harga pun turun RM70 sekilo, RM80 sekilo, RM60 sekilo pun ada. Okay, so boleh dapatkanlah. Itu antara salah satu ikhtiar kita ataupun usaha kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sihir-sihir dan sebagainya. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berkenaan dengan amalan ataupun
nak baca Qul a'udzu birabbil falaq ni dengan Qul a'udzu birabbin nas ni, salah satunya adalah bila mana sebelum daripada tidur, Nabi SAW, satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, berkata Nabi SAW bila mana setiap kali nak tidur, Nabi SAW akan membaca 3 kul. Okay, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Okay, baca lepas Nabi SAW baca 3 surah tersebut, Nabi SAW akan tadah tangan dia dan seterusnya Nabi SAW seolah-olah macam hembus pada telapak tangan kita, ataupun seolah-olah macam kita ludah-ludah sikit lah, bukan ludah sampai keluar air lah, seolah-olah macam kita meludah macam tu saja. Dan selepas daripada itu Nabi SAW akan sapu seluruh badan dia lah setakat yang mana mampu. Okay, so kalau kita amalkan macam ni, setiap kali lah, setiap malam sebelum nak tidur, amalkan 3 kul, baca, lepas daripada tu kita hembus pada telapak tangan kita dan sapu seluruh badan kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi kita, jauhkan kita daripada apa sahaja yang boleh memudaratkan kita, sama ada ketika mana kita sedang tidur ataupun ketika mana kita tak tidurlah. Okey, ini antara perbuatan ataupun amalan sunnah yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan di setiap hari-hari kehidupan kita sebelum kita tidur, insya-Allah. Baik. So insya-Allah itu antaralah kelebihan daripada surah Al-Ma'udzataini, okey, yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada segala kejahatan, terutama daripada kejahatan-kejahatan yang kita tak nampak lah, dan juga kejahatan-kejahatan yang zahir yang boleh memudaratkan kita dan ahli keluarga kita. Okey. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Sebelum kita tutup majlis kita, insya-Allah. Ya saya. Sekejap saya kuatkan suara. Ustaz, kadang nak tanya penyakit ain tu. Aha. Boleh Ustaz terang sikit lah. Penyakit ain ni dia berlaku pada seseorang lah. Seseorang yang mana bila mana dia lihat pada seseorang tersebut, dia sendiri pun tak tahu dia ada penyakit ain ni. Kadang-kadang orang yang ada penyakit ain ni dia tak tahu, tapi bila mana dia tengok pada seseorang dalam keadaan dia ada hasad dan berniat untuk orang kata hilang nikmat yang dia ada tersebut, maka ia akan memudaratkan orang tersebut lah. Kadang-kadang contohlah, dan antara salah satu cara untuk kita mengubati penyakit ain, sebab apa tak semua orang tahu dia ada penyakit ain. Okey, bila mana kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ataupun apa sahaja yang orang dapat lah, okay, kita nampak perkara tersebut, maka sebutlah Masya Allah, Tabarakallah. Terutama bila mana kita lihat budak-budak kecil, baby-baby dan sebagainya kan. Kita nampak budak tu comel, kadang-kadang kita sebutlah comelnya, Masya Allah, kita sebut comel macam tu saja, tanpa kita sebut Masya Allah, Tabarakallah. Dan kita tak tahu ada penyakit ain. Okay, dan penyakit ain ni dia hasilnya daripada hasad lah. Kadang-kadang kita tengok macam kita macam tak sukalah dia ni ada anak comel dan sebagainya, boleh memudaratkan budak tersebut dan boleh menyebabkan budak tu sakit dan sebagainya. Dan ada juga berlaku bila mana dia tengok pada satu-satu lah, macam kalau dia tengok kereta dan sebagainya, dia tengok cantik kereta ni, lepas daripada tu aksiden kereta tersebut. Itu antara penyakit ain lah. So bila mana kita melihat apa sahaja yang menakjubkan kita, okay, maka sebutlah Masya Allah, Tabarakallah, insya-Allah dia akan menghalanglah daripada penyakit ain tersebut memudaratkan orang-orang lain. So penyakit ain ni dia memang kadang kita memang takkan tahu kita ada penyakit ain. Tapi kalau siapa-siapa yang tahu tu dia perlu berjaga-jagalah. Kadang-kadang dia sebut tersebut, dia tengok kena orang ni. Dia tengok jiran ni, dia tengok macam tu, lepas tu kena, adalah musibah yang kena pada jiran tersebut. Kalau dia tahu ada penyakit ain tersebut, maka kena ubatilah. Nak ubat ni senang sajalah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa sebut Masya Allah, Tabarakallah di atas setiap apa yang kita tengok, menakjubkanlah. Walaupun kita tengok pada alam lah, kadang-kadang kita tengok pergi satu-satu tempat ke, pergi ke pantai ke, pergi ke mana-mana sajalah pemandangan-pemandangan yang cantik kita lihat, jangan kita lupa sebut Masya Allah, Tabarakallah, untuk mengelakkan daripada penyakit ain tersebut yang akan memudaratkan orang lain. Okey, itulah secara ringkas berkenaan dengan penyakit ain ni lah.
Dari segi macam kadang ada orang kata, saya tak pasti dari segi macam mana nak ubat orang yang terkena penyakit ain ni. Mana kata orang yang telah dimudaratkan dengan sebab penyakit ain ni. Dulu ada satu guru saya pun, syekh saya pun ceritalah, dia terkena penyakit ain disebabkan dia macam mana tah salam apa semua, dia salam dengan orang tersebut kata, tangan kau ni kata lembut lah, macam cantik lah tangan kau ni. Okay, lepas daripada dia jumpa dengan orang tersebut, tangan dia tu sakit lah, jadi sakit. Lepas tu dia tahulah yang dia ni terkena penyakit ain, dia terus jumpa dengan orang tersebut dan dia minta lah untuk, kata saya tak pasti macam mana dia buat dengan air wuduk dia dan sebagainya lah untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tapi ni saya tak pastilah, saya tak jumpa daripada hadis-hadis Nabi SAW, mungkin tak jumpa ataupun belum jumpa lagi cara mengubati penyakit ain tersebut. Dan salah satu caranya adalah bila mana kita nampak satu-satu benda yang menakjubkan, sebut Masya Allah, Tabarakallah. Jangan lupa sebut macam tu. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau kena, minta pada Allah lah, minta Allah sembuhkan lah. Biasa berlaku kat budak-budak lah. Sebab tu biasanya orang-orang Saudi dia tidak akan post apa-apalah macam gambar anak ke dekat media-media sosial lah. Sebab dia tahu bila mana dia post macam tu akan menyebabkan bila orang tengok akan ada penyakit ain lah. Orang Saudi sangat takut lah dengan penyakit ain ni. Sebab tu kalau kita datang ke Mekah, kita tengok budak-budak Arab, budak-budak Saudi nampak comel-comel, jangan ambil gambar lah. Kadang boleh kena marah lah dengan ayah dia ke ataupun mak dia. Sebab apa dia orang takut dengan penyakit ain tersebut, kita ambil gambar, lepas tu kita sebarkan. Mungkin ada yang tengok tersebut, ada penyakit ain, akan memudaratkan budak tersebut lah. Hatta kita sendiri. Kita sendiri, kalau kita post apa sajalah yang kita dapat, contohlah biasa sekarang Facebook kan, duk post ni sekian ke, elakkanlah untuk mengelakkan daripada ada orang yang penyakit ain tengok perkara tersebut dan mungkin dia pun tak tahulah dia ada penyakit ain. Tapi salah satu cara tu sebut Masya Allah, Tabarakallah. Boleh kan, no? Boleh, terima kasih Ustaz. Sama. Ada apa soalan lagi? Sebelum kita tutup majlis, insya-Allah. Alhamdulillah, semua jelas kot. Minta maaf lah kalau kurang-kurang. Saya cuba sampaikan apa yang boleh saya sampaikan secara ringkas lah. Secara ringkas. Sebab ada juga macam kalau kita buka tafsir Qurtubi dan sebagainya, pembincangan dia agak banyak lah. Bila mana pergi ke satu-satu perkataan, tapi kita terus pergi kepada yang lebih rajih ataupun lebih tepat supaya memudahkan lagi lah untuk kita faham dengan cepat lagi. Dan selebihnya tu kata faedah-faedah yang kita dapat tu kita boleh faham lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.